السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Qala musannif, berkata musannif kitab perisai bagi sekalian mukadaf, ya Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah taala, wa nafa'na bi'ulumihi, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmu-ilmunya fid darain, untuk kebaikan dunia dan juga akhirat. Kata musannif, hayyun la yamutu, qayyumun la yanamu. Terjemahannya, hidup ia Allah, tiada mati, sangat berdiri dengan memelihara makhluknya, tiada tidur ia. Baik, apa syarahnya? Tak kala menafikan oleh musannif, pengarang kitab, kadang disebut musannif, kadang disebut muallif. Musannif ni makna penyusun. Muallif tu maknanya bukan samalah, penyusun juga ataupun pengarang kitab. Jadi tak kala menafikan oleh musannif akan menyerupai Allah Ta'ala akan hamba-Nya. Maknanya dalam apa yang kita belajar sebelum ni, musannif menyebut tentang Allah Ta'ala ni tidak menyerupai akan sesuatu lah. Maknanya Allah Ta'ala, musannif menafikan Allah Ta'ala ni menyerupai akan sesuatu. Maka menunjuki ia musannif kepada perbezaan antara Allah Ta'ala dengan makhluknya. Maknanya dalam matan hayyun la yamut, qayyum la yanamu ni, musannif menyebut tentang perbezaan antara Allah dengan makhluknya. Iaitu perbezaan itu segala sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala. Jadi sifat hayyun la yamut itu sifat yang ketentuan hanya pada Allah saja. Qayyum, maknanya dia berdiri. Berdiri sini bukan makna berdiri macam kita berdiri. Qayyum ni maknanya Allah Ta'ala ni dia tak berhajat kepada sesuatu. Dalam apa nama ni, dalam menguruskan makhluk ni. Itu yang dikatakan qayyum, bukan berdiri macam kita berdiri. Qayyum ni maknanya Allah Ta'ala tak berhajat kepada sesuatu. Macam kita ni makhluk ni, bila kita nak menguruskan sesuatu, kita berhajat kepada yang lain. Kita nak menguruskan bisnes, kita berhajat pada pekerja, berhajat pada pejabat, berhajat pada handphone, berhajat kepada macam-macam lah, internet dan sebagainya kan. Tapi Allah Ta'ala ni dia qayyum, dalam menguruskan makhluk ni dia berdiri sendiri. Dia tak berhajat pun kepada yang lain. La yanamu, timbul pula persoalan, kenapa Allah Ta'ala jadikan malaikat? Ada malaikat jaga rezeki, ada malaikat jaga hujan, ada malaikat dengan tugas-tugasnya tertentu.
itu Allah Ta'ala, wallahu a'lam, Allah Ta'ala jadikan malaikat untuk menunjukkan kebesaran dia. Kebesaran dia. Mutlaknya Allah Ta'ala kan, terhadap makhluk-makhluk. Ada makhluk macam malaikat yang memang 100% taat pada dia. Ada makhluk macam jin, ada yang kufur, ada yang beriman. Tapi jin ni dijadikan daripada api, ya, lidah api. Ada juga manusia yang dijadikan khalifah atas muka bumi. Yang ada akal, yang ada nafsu, yang ada hati, yang ada jasad. Tapi kelebihan manusia ni dia ada akal dan juga ada nafsu. Dan apa nama ni, manusia ni dijadikan untuk menjadi khalifah, maknanya manusia ni dia berilmu, dia boleh belajar ilmu. Allah Ta'ala yang ajar ilmu kepada manusia. Tapi Allah Ta'ala ni sifat dia yang tak ada pada makhluk ialah qayyum. Ini sifat yang ketentuan pada Allah sahaja. Dan la yanam, Allah Ta'ala tidak tidur. Tidak tidur. Maknanya kalau tak tidur, maknanya mengantuk. Tidaklah. Macam dalam ayat kursi kan, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Allah Ta'ala ni dia mengantuk dan tidur tak kena pada dia. Itu dia. Jadi sifat hayyun la yamut, hidup dan tak mati, qayyum la yanam, ini ketentuan, sifat ketentuan yang ada pada Allah semata-mata. Itu perbezaan besar antara Allah dengan makhluk. Baik, maka setengah daripadanya iaitu segala sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala, maka setengah daripadanya bahawasanya Allah Ta'ala itu hidup selama-lama, tiada menerima mati. Itu dia. Tiada menerima mati. Kerana hidup yang berkekalan itu ketentuan dengan Tuhan. Yang nama Tuhan ni mestilah hidup berkekalan. Sebab dia bukan dia yang dikekalkan, bukan dia yang dihidupkan, tapi dia yang menghidupkan dan dia yang mengekalkan. Kerana dia khalik, dia pencipta. Dia qadim, dia sedia ada. Dia baqa, dia tak ada penghujung. Yang ada permulaan, yang ada penghujung ni itu makhluk. Macam kita lah, ada tarikh lahir, ada tarikh mati kan. Orang biasa sambut tarikh lahir kan. Bukan main suka sambut tarikh lahir. Rasa umur makin panjang, bangga dengan panjang umur kan. Sedangkan dia sedang mendekati tarikh mati dia. Dua-dua tarikh itu dah confirm. Tarikh lahir pun confirm, tarikh mati pun confirm. Itu dia. Tapi tak ada orang yang buat sambutan tarikh mati kan. Dia buat sambutan tarikh lahir je. Baik. Jadi maknanya hidup berkekalan tu itu ketentuan hanya pada Allah. Itu dia. Sebab yang ada penghujung kehidupan itu namanya makhluk. Malaikat ke, jin ke, manusia ke, binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, semua ada ending dia, ada penghujung dia. Adapun segala makhluk, ya makhluk Allah, maka mati mereka itu semua makhluk akan mati. Kalau tak mati ketika kehidupan biasa ni pun, dia akan mati bila sampai hari kiamat nanti. Bila tiupan sangkakala yang pertama yang ditiup oleh Israfil, semua akan mati. Yang tak mati masa tu Israfil lah, sebab dia tukang tiup sangkakala. Yang tak mati lagi masa tu, ikut satu riwayat mengatakan Jibril. Yang tak mati juga ialah masa tu ialah Israel. Sebab Israel ni tukang cabut nyawa. Dia belum mati lagi. Yang tak mati juga masa tu dalam riwayat mengatakan ialah malaikat yang memikul arash. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan supaya Israel, tukang cabut nyawa, cabut semua nyawa yang masih hidup tu. Termasuklah
Jibril, termasuklah Israfil, termasuklah eh, Allah Ta'ala suruh Israel cabut nyawa Jibril, Israfil, malaikat yang yang memikul arash. Jadi yang belum mati Israel sebab dia tukang cabut nyawa. eh. Dan Allah Ta'ala maha hidup. Allah Ta'ala dia hayyun la yamut. Hayyun la yamut. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan supaya Israel mati. Bila Israel mati, hanya Allah Ta'ala lah yang hayyun la yamut, yang hidup, yang tidak akan mati. Itu dia. Dalam satu riwayat, ketika itulah Allah Ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum. Kerajaan pada hari itu untuk siapa? Tu. Maka Allah Ta'ala menjawab, lillah, untuk Allah. Kerana dialah saja yang hayyun la yamut. Kemudian Allah Ta'ala suruh menghidupkan semula Israfil. Sebab dia tukang tiup sangkakala yang kedua pula. Maka Israfil pun bangun, dihidupkan balik. Allah Ta'ala hidupkan dia. Dan meniup sangkakala yang kedua, yang menyebabkan semua yang bernyawa hidup balik. Termasuklah malaikat, termasuklah jin, termasuklah manusia, termasuklah haiwan juga. Haiwan pun dibangkit. Cuma haiwan ni dia tak ada dakwa-dakwi dah. Dia tak ada orang kata hisab amalan. Sebab kat dunia haiwan ni tak ada taklif untuk beribadah. Yang ada taklif untuk beribadah ni ialah jin dan manusia. Adapun malaikat dia memang sentiasa beribadah. Malaikat dia tak pernah apa nama ni, la ya'suna ma amarallah, tak pernah bermaksiat dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itulah apa yang disebut oleh musannif hayyun la yamut, Allah Ta'ala ni hidup, la yamut, dan juga tidak mati. Itu hanya pada Allah. Yang lain semua mati. Yang lain semua mati. Dalam Al-Quran Iblis disebut sebagai minal munzarin, di antara yang dipanjangkan umur. Maknanya Iblis dipanjangkan umur sampai kiamat. Itu Iblis. Sebab dia minta benda tu. Jahatnya Iblis ni, dia minta untuk panjang umur sampai kiamat. Sebab dia nak menyesatkan manusia. Dan Allah Ta'ala ni memang dia yang jadikan Iblis, memang jadikan Iblis syaitan untuk menjadi ujian pada manusia. Itu yang Iblis sentiasa membisik-bisikkan pada hati kita dalam bentuk sangkaan-sangkaan buruk, dalam bentuk idea-idea yang jahat, dalam bentuk khayalan-khayalan yang mengindahkan kejahatan yang kita buat. Itu semua termasuk dalam was-was syaitan. Itu Iblis. Ada juga makhluk yang minal munzarin juga, ialah antaranya ialah apa nama ni, Dajjal pun di antara yang panjang umur. Kalau ikut ada riwayat mengatakan Dajjal dah lama hidup. Dia dipanjangkan umur sampai ujung kehidupan, sampai apa ni, nak kiamat, dia masih hidup lagi. Dia akan zahirkan diri pula, dia akan menzahirkan diri dia. Tak ketahuilah dalam bentuk apa kan, dalam bentuk AI ke, dalam bentuk kita tak tahu. Satu ujian besar dalam untuk manusia. Di antara yang munzarin juga yang tak mati lagi ialah Nabi Isa AS yang diangkat ke langit, disebut secara jelas dalam Quran. Mutawaffika wa rafa'iuka. Allah Ta'ala naikkan, mengangkat Nabi Isa ke langit. Di antara juga yang apa nama ni, yang dikekalkan, dia hancur tapi kemudian dikekalkan. Bukan hancur, dia adalah makhluk tapi dia dikekalkan, tak akan binasa, ialah syurga.
Syurga neraka. Walaupun ada juga pandangan ulama, jangan heran kalau ada ulama yang berpandangan neraka akan satu masa dia akan binasa juga. Wallahu a'lam tu sumber mana, tapi jumhur ulama mengatakan yang yang masuk neraka dia akan khalidina fiha, berkekalan. Macam mana dia nak berkekalan dalam neraka kalau lah neraka tu tak berkekalan? Itu dia. Jadi begitulah juga dengan roh kita manusia ni. Roh ni apa nama ni, roh dan juga jasad manusia bila dibangkitkan selepas kiamat, dia akan dikekalkan, sama ada masuk neraka wala'azubillah ataupun apa nama ni, masuk syurga, mudah-mudahan dia akan dikekalkan. Yang masuk neraka kalau ada iman lagi ada peluang dapat syafaat. Dah kena bakau, dah kena rentung, boleh masuk syurga. Kalaulah maknanya dia ada iman lagi. Tapi kalau dia tak ada iman, kufur, murtad contohnya, maka dia akan berkekalan dalam neraka. Dan begitulah juga yang duduk, yang masuk dalam syurga, khalidina fiha juga abadan. Disebut dengan cara lebih panjang lagi, ya. Khalidina fiha abadan. Dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka kekal di dalam syurga abadan, selama-lamanya. Itu dia. Sebab itulah dalam syurga nanti dia apa nama ni, nikmat yang kita dapat sentiasa bertambah, bertambah. Sebab Allah Ta'ala sediakan di syurga ni 99 bahagian rahmat dia. Maknanya setiap hari tu nikmat yang kita rasa di syurga tu takkan sama, dia akan berubah. Dia akan bukan berubah, dia akan improvise. Orang putih kata improvise lah. Dia akan sentiasa lebih baik, lebih bertambah. Kalau yang sedap akan lebih sedap, ya, akan lebih sedap, lebih lazat, dan sebagainya lah. Jadi itu semua perkara iman yang kita kena percaya. Kena percaya je. Jadi soal hayyun la yamut dan juga qayyum, qayyum apa nama ni, la yanam, hayyun la yamut disebut dalam kitab tadi. Maknanya dalam matan tadi, hayyun la yamut, qayyum la yanam, ini ketentuan hanya pada Allah. Adapun segala makhluknya maka mati mereka itu, semua akan mati. Kita semua akan rasa macam mana rasa mati. Sebab tu dalam Quran disebut kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqah ni daripada perkataan zaqa. Zaqa ni makna merasai dah. Bila disebut za'iqatul maut, makna dia akan rasa macam mana sakitnya mati tu. Walaupun disebut ada dalam hadis-hadis orang beriman ni dia akan mati tak sakit lah. Tapi tak sakit orang beriman tu pun sebenarnya sakit. Itu dia. Ialah makna roh ni dah melekat dalam badan kita kan. Roh ni dah melekat dalam badan kita. Bukan sekadar melekat, dah sebati dengan badan kita. Maka bila nak keluar tu memang ada kesusahan sikit lah. Macam kita guna plaster kan, plaster luka kan, tampal kat luka kita kan. Bila nak cabut tu memang akan rasa sakit. Bila dah lama kita tampal kat luka kan, luka tu ada nanah pula, ada darah. Kadang bila cabut tu dengan isi-isi luka tu orang ikut sekali kan. Begitulah dengan roh kita bila nak keluar daripada badan memang dia akan rasa sakit. Walaupun apa nama ni, untuk orang yang mati syahid memanglah dia takkan rasa sakit ketika roh tu keluar. Ketika roh tu keluar dia tak rasa sakit lah. Tapi ketika dia ditembak dia rasalah sakit kan. Ditembak, dipegal kepala ke, dicocok dengan pisau ke, dibom ke, masa tu sakit lah. Tapi bila ketika bercerai roh tu dia tak rasa sakit. Bahkan riwayat mengatakan ibarat macam apa nama ni, ibarat macam kena gigit semut je. Tapi kita tak tahulah macam mana rasa sakitnya. Kalau nak rasa macam mana sakit syahid ni, kena mati syahid lah. Kita tak tahu macam mana cara kita nak mati syahid. Jadi paling tidak pun mati syahid ni, kalau kita tak mati dalam ma'arakah, dalam battleship, dalam battlefield lah, dalam battlefield, dalam peperangan, ma'arakah, Arab kata ma'arakah, kita matilah sebagai seorang syahid yang bersaksi tentang ketuhanan Allah.
yang bersaksi dengan keimanan. Yang bersaksi dengan keimanan, yang bersaksi dengan syahadatain. Itu paling tidak itulah. Itu paling minima. Paling minima. Lebih baik lagi mati dalam keadaan sebagai seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Macam kita sekarang ni lah. Tengah belajar ni kan, walaupun tengah online ni, tengah-tengah belajar online ni, tiba Allah Ta'ala cabut nyawa kita kan. Maka kita mati ketika belajar. Mati kat atas meja lah. Sekarang ibaratnya. Kita menghadap komputer, menghadap handphone kan, tiba mati. Maknanya kita mati ketika belajar. Ketika belajar ni, ada gangguan sikit. Mati ketika belajar, mati syahid dah. Mati syahid. Mati syahid belajar ni maknanya mati yang dapat pahala syahid. Itu maksudnya. Adapun mayat kita, jenazah kita akan diuruskan seperti mana jenazah biasa lah. Dimandikan, dikapankan, dikuburkan. Itu dia. Semua kita akan rasa benda itu. Jadi alang-alang mati, maka biarlah mati kita mati syahid dalam menuntut ilmu. Patutlah menuntut ilmu tak boleh berhenti. Dan menuntut ilmu ni kita sendiri yang belajar. Kita tak boleh menempel kat orang lah. Contohlah katakan Qasim kan, QR kan. QR apa? Qasim apa nama dia? Okay, katakanlah QR, dia rajin belajar kan. Qasim Rozwan. Yang budiman lah, yang budiman lah. Okay. Katakanlah dia orang rajin belajar, maka kita pun kata, Qasim aku tumpang tui lah dengan kau. Kalau kau mati syahid, aku pun makna mati syahid sekali lah. Tak boleh gitu. Dia beramal untuk diri dia. Tiba kita nak tumpang pula, tak boleh. Sebab itulah kita sendiri yang kena belajar, kita sendiri yang kena beramal, kita sendiri tak boleh nak bergantung pada orang. Itu nama fardu ain. Fardu ain ni makna masing-masing tanggung sendiri. Baik, adapun segala makhluk ya, maka mati mereka itu. Maknanya sifat makhluk mesti mati. Bukan sekadar mati, rasa zaikatul maut, merasai macam mana rasa mati ketika roh dicabut. Sama ada ketika roh dicabut tu dia aksiden ke, dia mati diabetes ke, dia mati sakit jantung ke, mati stroke ke, itu hal yang lain lah. Okey. Dan menerima mereka itu akan mati. Itu sifat makhluk. Makhluk malaikat ke, jin ke, manusia ke, binatang ke, hatta tumbuh-tumbuhan pun akan mati sampai masa dia mati. Baik, dan setengah daripada sifat Allah yang ketentuannya dengan Allah, bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat berdiri selama-lamanya dengan memelihara makhluknya dan tiada ia tidur. Sangat berdiri ni maknanya qayyum, bukan maknanya dia berdiri macam kita berdiri. Kalau kita berdiri ni, macam kita berdiri masa semayang tu, itu namanya qaim ataupun qiyam, ataupun waqif, waqif, kita berdiri, itu waqif. Tapi qayyum ni maknanya menunjukkan sifat Allah Ta'ala yang maha berdiri tanpa berhajat kepada yang lain. Maknanya Allah Ta'ala ni dia tak berhajat lah. Mungkin macam kita manusia ni kita sebut sebagai mandiri kan. Kita ni berdiri atas kaki sendiri. Memanglah kita ada kaki kan. Maknanya itu pun maknanya kita sebut berdiri atas kaki sendiri, kita berhajat pada kaki. Allah Ta'ala maha suci. Dia tak berhajat kepada apa-apa. Macam mana cerita macam mana ni memang tak ada dalam kamus Usuluddin. Kita tak boleh nak tanya kaifiat Allah, sifat Allah tu. Kaifiat sifat Allah tu macam mana tu kita tak boleh tanya. Sebab tak ada apa yang digambarkan pada akal manusia, yang ditasawur pada akal manusia, melainkan itu semua makhluk. Ada saja gambaran dalam pemikiran kita ataupun pada zihin kita, pada hati kita, maka itu semua makhluk. Jadi oleh kerana itulah kita tak akan tahu macam mana kaifiat Allah Ta'ala tu, kita tak tahu.
Itu dia. Baik. Jadi menerima mereka itu makhluk akan mati. Ya. Dan setengah daripadanya bahawa Allah Ta'ala itu sangat berdiri selama-lamanya. Maknanya Allah Ta'ala ni tak berhajat kepada yang lain selama-lamanya. Ya. Macam kita lah. Kata kita ni, okey, katakanlah kita ni, kita dah kerja, ya. Kita dah kerja, kita dah apa nama ni, dah berumah tangga, dah ada anak, pinak, dah ada pendapatan yang baik dan sebagainya. Itu pun tak selama-lamanya kan. Kadang-kadang kita rasa suatu masa dulu kita rasa selesa lah. Dah ada pendapatan, dah ada kerja yang baik. Dah ada orang kata macam-macam kan. Apa yang kita nak dalam dunia semua dah ada. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji kita. Apa yang kita ada semua hilang. Kan? Kita tak tahu pun Allah Ta'ala akan uji kita dengan perkara itu. Maknanya kita tak kekal lah. Sebab Allah Ta'ala uji kita dengan tiba-tiba tak ada benda-benda itu. Maknanya kita tak mandiri selama-lamanya. Tu dia. Dan Allah Ta'ala ni dia sangat berdiri selama-lamanya, tak berhajat pada yang lain dengan memelihara makhluknya. Maknanya dalam dia menguruskan makhluk ni, dia tak perlu pada siapa-siapa pun. Cuma tadi kalau timbul persoalan, kenapa Allah Ta'ala jadikan malaikat? Itu yang Nabi dah sebut tadi. Allah Ta'ala jadikan malaikat ni memang pertamanya untuk menunjukkan kebesarannya. Malaikat ni jumlahnya sangat besar. Alam yang seluas-luas ni kan, langit dunia yang pertama ni saja pun, yang maha luas kan, tak nampak lagi tepi. Kat mana tepi langit pertama ni pun, maknanya situ ada malaikat yang tak tahulah bilangannya, terlalu banyak. Ini semua yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya dan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan Allah Ta'ala juga tiada ia tidur. Tiada dia tidur. Maknanya bila sebut tidur ni apa? Maknanya Allah Ta'ala ni tidak macam mana makhluk lah yang ada nafsu kan, nak tidur. Nak tidur tu datang daripada apa? Mengantuk. Mengantuk tu datang daripada apa? Mengantuk tu datang daripada apa? Mengantuk tu datang daripada nafsu kita lah. Bila apa sampai time dia mengantuk. Masa tu rasa nak tidur. Kemudian tidur. Tidur pula ada yang tidur sekejap, tidur lama, tidur mati dan sebagainya. Jadi itu semua perlakuan makhluk. Maha suci Allah Ta'ala daripada tidur. Kan? Ada lagi makhluk yang tak tidur. Yang dia takkan tidur. Iaitu ahli syurga. Itu di syurga nantilah. Dalam hadis yang sahih, Nabi sebut, La yanamu ahlul jannah. Itu Allah Ta'ala yang beri dia nikmat. Allah Ta'ala yang beri dia keistimewaan dapat masuk syurga dengan rahmat kasih sayang Allah. Dan di syurga dia tak tidur. Kenapa ahli syurga tak tidur? Sebab sibuk sangat. Fi syughulin fakihun. Sebab ahli syurga ni dia terlalu sibuk. Sibuk apa? Sibuk nak melayan nikmat yang dia dapat kat syurga. Banyak sangat. Sampai tak sempat nak tidur. Sebab tidur ni kat dunia. Kat dunia yang kita suka tidur kan. Kat dunia tu tidur sebab ada nafsu. Nafsu yang kadang menyebabkan kita tidur tak bangun subuh, tidur tak bangun zuhur, tidur lambat semayang, tidur ni kan. Itu nafsu kan. Yang seringkali ditunggang oleh syaitan. Wala'iyadzubillah. Tapi ahli syurga la yanam, takkan tidur. Kenapa? Fi syughulin fakihun, sibuk dalam menikmati nikmat di syurga. Maka oleh kerana itulah kalau kita nak sibuk menikmati nikmat syurga, maka kat dunia ni kena bersibuklah dengan ibadah, kena sibuklah dengan dakwah, kena sibuklah dengan tarbiyah, kena sibuklah dengan kerja-kerja jamaah, kerja-kerja Islam, kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja yang membawa pahala. Kena sibuklah. Kalau kita kat dunia pun tak sibuk, maka besok kat akhirat susah sikit lah. Itu dia. Tapi jangan jadikan sibuk kat dunia jadi alasan. Kan? Sibuk lah. Bila tanya, lama sibuk lah.
Lama tak nampak Rasulullah. Sibuk. Sibuk saja. Tak apa benda yang disibuk tak tahu. Sibuk-sibuk pun makan sehari 3-4 kali juga kan. Sempat juga makan lah. Ada Abi dulu, anak suruh Abi. Dia kerja Petronas. Kerja Petronas apa? Engineer lah. Mula-mula dia masuk kerja kat Sungai Udang tu. Dia datang usrah siap pakai dia punya baju apa overall lah, yang warna kuning tu. Sibuknya lah dia. Balik pada kerja tu datang usrah. Tak sempat mandi, tak sempat apa. Jadi dia mengadu lah, dia kata, macam mana Ustaz? Dia kata, apa ni, sibuk sangat nak kerja. Nak beramal pun payah, nak apa tu. Jadi Habib tanya dia, makan sempat tak makan? Makan sempat, dia kata. Sarapan pagi lain, minum pagi lain, makan tengah hari lain, minum petang lain, makan malam. Boleh pula dia adjust. Tu yang dia diam. Lepas tu maknanya kita sebenarnya hidup ni kita adjust je. Betul dalam kitab Bidayatul Hidayah kata apa? Kalau nakkan hidup ni berkat, kena pandai adjust kehidupan. Kena pandai arrange kehidupan kita ni. Setiap orang sama je 24 jam. Qasim pun dapat 24 jam. Ya. Ustaz Hakim pun dapat 24 jam. Semua sama 24 jam. Tapi kita lah yang setkan. Kita lah yang kena susunkan. Macam mana wirid kita, macam mana ibadat kita, macam mana sembahyang fardu kita, macam mana sembahyang sunat kita. Kita lah yang kena setkan. Itu sepatutnya yang kita buat. Sebab hidup kita ni memang keberkatan tu akan datang kalau kita pandai susun hidup kita. Baik. Jadi setengah daripadanya, yakni daripada sifat ketentuan daripada Allah, bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat berdiri selama-lamanya dengan memelihara makhluknya, tiada ia tidur. Kalau dia tidur ke mengantuk, dah lama dah alam ni hancur lebur lah, berlanggar antara satu sama lain kan. Kerana ia Allah ketentuan dengan tiada tidur dan mengantuk. Itu ketentuan pada Allah. Adapun makhluknya, maka bahawasanya mereka itu tidur dan mengantuk. Itu memang ketentuan untuk manusia. Yang nama manusia memang dia akan mengantuk dan tidur. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya bermula Allah Ta'ala tiada yang disembah dengan sebenar, melainkan ia jua yang hidup, yang sangat berdiri selama-lamanya. Allahu la ilaha illa huwa. Itu yang ada orang gunakan ayat ni. Dia kata boleh zikir hu. Itulah huwa tu. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan melainkan huwa. Digunakan hujah ni lah. Memanglah dari segi hukum, kalau kita bincang hukum, kalau sebut huwa, hu tu dengan maksud huwa, huwallah itu memanglah ada keharusan. Apa saja lafaz yang boleh ingat Allah ni tak ada masalah kan. Nak sebut nama Allah ke, nak sebut nama Asmaul Husna ke, tak ada masalah pun. Cuma Nabi tak buat lah wirid ke zikir yang menyebut hu itu je. Jadi jangan sensitif lah kalau orang kata benda tu tak ikut sunnah Nabi. Dan orang yang mengatakan apa nama ni, orang yang berpegang dengan apa nama ni tak boleh pun kena longgarkan juga pandangan. Tak bolehlah kata tak boleh langsung sampai menentu haram contohnya kan, sesat dan sebagainya. Huwa ni domer, huwa domer ni balik ganti nama balik pada Allah. Jadi maknanya dari segi keharusan tu ada, cuma dari segi amalan tu bukanlah sunnah Nabi. Kena faham gitulah. Kalau tidak nanti saling sesat menyesat. Apabila benda ni tak habis-habis, sesat menyesat habis, siapa pula yang betul kan? Semua orang sesat. Yang ni kata tu sesat, yang tu ni kata ni sesat. Macam-macam masalah sekarang ni. Baik, dalam ayat ni yang pentingnya adalah Allah Ta'ala sebut dia adalah huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Maknanya kalau kita nak sebut, nak ingat Allah dengan huwal hayyul qayyum, huwal hayyul qayyum, tak ada masalah pun. Dia Allah, huwa tu dia, ganti nama Allah. Dia tu Allah al-hayyu yang hidup selama-lamanya,
ya, tidak ada permulaan dan tidak ada penghujung. Al-Qayyum, ya, yang berdiri, ya, yang sangat berdiri dalam menguruskan makhluk-makhluknya. Baik. Dan firman-Nya lagi, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya, dan berserah olehmu atas Tuhan ala yang hayyi, alal hayyi, ya. Kenapa kita baca alal hayyi? Ya, sebab ada ala, kan. Siapa yang belajar nahu, kan, belajar nahu dengan Nabi, alal hayyi, asalnya hayyun, kan. Asalnya hayyun, bila tambah alif lam jadi hayyu. Bila datang ala, maka jadi hayyi, alal hayyi allazi, ya, la yamut. Maknanya tu alal hayyi, Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Maknanya tak menerima mati. Macam kita semuanya menerima mati. Bila kita hidup, siapa yang hidup dia akan nak mati. Kalau kita tak nak mati, jangan hiduplah. Kalau kita tak nak mati lah, jangan hidup. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Al-hadis. Artinya bahawasanya Allah Taala tiada tidur. Maknanya apa? Maknanya tidur ni sifat kelemahan, eh. Tidur ni sifat kelemahan dan sifat makhluk. Mustahil ada pada Allah. Allah Taala dia pencipta. Dia yang penguasa, Rabbul Alamin. Disebut Rabbul Alamin, Allah Taala ni Rabb, pencipta langit bumi, pencipta dunia dan akhirat. Sebab alam ni dua-dua, alam dunia, alam akhirat. Jadi Allah Taala ni Rabb, dia mengatur bulan bintang dan sebagainya, maka dia Maha Suci Allah tu tidur ataupun menerima ngantuk dan sebagainya. Kan? Wala yang bagi lahu an yanam, eh? Dan tiada layak baginya bahawa ia tidur. Kalau dia tidur ataupun mengantuk ke, terlentuk sekejap macam kita, kan, sempat tengah-tengah kuliah pun sempat tidur, tengah-tengah apa namanya khutbah Jumaat pun sempat tidur, kan. Ha. Ha. Kalau tahu kita kata, Tok Imam ni tak ada azan pun, tak ada khutbah pun hari ni, apa pasal, kan? Ikut mazhab mana? Rupanya dia sandar kat dinding, dia tidur, kan. Tahu-tahu orang dah semayang je. Tu dia. Jadi Allah Ta'ala, Maha Suci Allah Ta'ala menerima mengantuk, tidur dan sebagainya. Yang sehubungan dengan tidur. Meriwayatkan ia akan hadis ni oleh Muslim dan Ibnu Majah. Ini hadis sahih lah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, khaliqun bila hajatin, razikun bila mu'natin. Wallahu a'lam bissawab. Qala musannif rahimahullah ta'ala, berkata musannif kitab Bidayatul Hidayah, yakni Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Wa nafa'na bi'ulumihi, mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya fid darain, untuk dunia dan akhirat. Kemudian, yakni kemudian daripada apa? Kemudian daripada istinsyak, masuk air daripada hidung ke dalam hidung. Dan kemudian daripada kita berkomor-komor, kita dah bincang pada kuliah yang lepas. Kemudian daripada itu ambil pula satu cebok air. Ini maknanya untuk orang zaman tu lah, ambil semayang guna cebok. Cebok ni maknanya centong. Centong ni apa? Gayung lah, gayung. Yang lain. Macam kita ni ada pipe, gunalah pipe, kan. Untuk engkau membasuh muka. Maknanya kita gunakan, kalau kita katakanlah kita ada air satu baldi yang suci, ya. Ada air satu baldi yang tak cukup 2 kolah, tapi dia air mutlak, suci, boleh ambil untuk wuduk. Maka kita boleh ambil wuduk, walaupun kita celup tangan kita, syaratnya kita niatkan tangan kita ni sebagai centong. Centong ni ataupun gayung sebagai cebok lah. Kita kena niat, kan. Kalau kita tak niatkan, bila kita masuk tangan, kemudian kita basuh muka, ya, basuhan pertama muka tu dah menyebabkan tangan kita ni ada air musta'mal. Maka kalau kita masukkan tangan kita semula dalam baldi tu, maka dia telah menjadikan air dalam baldi tu musta'mal. Tak boleh lah, guna untuk ambil wuduk. Tapi kalau kita niatkan tangan kita ni yang kita tangan kita ni sebagai gayung, tu tak apa.
Ini dalam kes-kes apa air yang tak cukup dua kuala lah. Tapi kalau kita guna, contoh kita guna apa nama ni, botol ke apa, tak ada masalah sebab air tu tak mengecik ke dalam kan. Sebab itulah kadang-kadang kita kena tahu perkara ni sebab mungkin kita akan berjumpa keadaan tu kan. Ya, terpaksa ambil dengan air baldi, kemudian terpaksa berwuduk. Kita niat ya lah tangan tu sebagai gayung. Maka untuk engkau membasuh muka, maka basuhlah mukamu mulai daripada tempat yang mula mendatar daripada dahi sampai ke hujung bahagian hadapan daripada dagu. Maknanya dari segi panjang, daripada ni lah, daripada apa istilah kalau budak-budak baby tu, ubun daripada yang lembut ni apa? Ubun kepala lah, ubun bukan uban, ubun. Kalau baby tu dia ada kawasan yang lembut tu kan, tempat awal tumbuh rambut. Situ mulanya muka kita sampailah pertemuan dua dagu ni. Pertemuan bukan dua dagu, pertemuan tulang dagu ni kat depan ni. Kan? Itu mana ni panjang ni, maka ni dikatakan bujur bujur muka lah. Okey. Ini dari segi bujurnya, dan dari segi lebarnya pula ialah jarak antara kedua telinga. Antara dua telinga. Maknanya daripada anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Anak telinga ni yang kecil ni. Yang kecil ni. Bukan yang ni cuping telinga. Ni bapak dia. Yang anak tu yang ada yang kecil tepi tu kan. Itu anak telinga. Jadi situ sempadan muka lebar daripada kanan sampai ke kiri. Okey. Dan sampaikanlah air itu ke tempat tahsif. Tahsif, iaitu tempat yang telah beradat kaum wanita membuang rambut yang ada situ. Kat mana tu? Iaitulah tempat ni orang dulu lah. Orang sekarang tak ada buat perkara ni asal. Iaitulah yang dia katakan tahzif, tempat yang ada di antara bahagian atas telinga sampai ke tepi pelipis. Iaitu tempat yang ada di tepi dahi. Okey, mana ni? Ini yang kalau kita letak apa? Letak pen gitu kat ni, daripada atas telinga ni sampai ke tepi dahi yang ada rambut ni. Okey, jadi maknanya rambut-rambut yang sideburn ni, yang bahagian sideburn ni, semua ni termasuk muka. Yang wajib disampaikan disampaikan air. Maknanya kalau orang perempuan dia ambil wuduk, atau biasa orang perempuan kalau ambil wuduk dia akan turunkan rambut kan kat tepi ni kan. Turun rambut sebab itu termasuk daerah muka. Macam orang lelaki tak apa, di sini dia biasa tak tebal kan. Daripada atas telinga ni sampai ke tepi dahi ni. Ini masuk sideburn ni, sideburn sampai ke bawah, kalau ada janggut ke apa semua itu masuk dalam daerah muka. Itu yang dikatakan tahsib, tempat yang atas ni, atas telinga ni, sampai ke tepi dahi yang ada rambut tu lah. Baik. Dan sampaikanlah ketika membasuh muka itu, perkataannya membasuh fa'arsilu wujuhakum, dalam Quran menyebut fa'arsilu. Bila fa'arsilu maknanya air itu kena dialirkan. Tak boleh kita ambil air, masuk tangan dalam air, lepas tu kita sapu-sapu. Tak boleh. Itu bukan mengalirkan. Itu tak dikira membasuh. Membasuh ni maknanya muka memang kena basuh. Artinya kita kenakan air daripada atas, kita tarik air itu ke bawah kan. Itu maknanya kita mengalirkan air sampailah ke bawah dan kita kenakan pada semua bahagian muka. Lepas tu kalau kita gunakan pam pun, gunakan pam untuk biasa orang pergi haji, pergi umrah tu, pam tu kita pam tu memang air tu akan mengalir. Itu yang kita ratakan muka tu dengan air. Itu tujuan dia. Sebab disebut ialah membasuh. Fa'arsilu wujuhakum. Baik. Dan sampaikanlah ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. Ada empat macam bulu kat muka kita. Apa dia? Bulu kening. Orang biasa kita orang Melayu senang je. Bulu kening tak tebal lah kan. Tak ada masalah. Bulu misai. Siapa ada misai lah. Bulu mata pun kena masukkan air.
Bulu azar. Apa bulu azar ni? Iaitu bulu yang tumbuh daripada tempat permulaan janggut sampai membetuli kedua telinga. Ini adalah sideburn, jambang. Jambang. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis. Dan tidak wajib menyampaikan air kepada tempat tumbuh janggut yang tebal. Macam kita tak ada masalah, orang Melayu kan rasanya tak ada yang janggut tebal. Pasal janggut tebal ke? Tak ada masalah kan. Orang Melayu semua janggut nipis-nipis, sejemput ni kan. Tak ada masalah. Tebal Jadi, sikit Abi. ah, Panjang, panjang. Panjang. panjang tak apa, ni tebal. Apa ukuran tebal? Tebal ni ukurannya, okey, katakanlah Abi duduk dengan Qasim, duduk sebelah-sebelah, sembang-sembang, Qasim menengok TikTok dengan apa jadah macam ni buat kan. Tiba dia pandang ke Abi, dia tengok janggut Abi, nampak kulit kat bawah janggut ni. Kan? Kita boleh nampak kulit, entah boleh nampak kulit Abi bawah janggut. Itu maknanya nipis lah tu. Kalau tak percaya besok kita sarapan sama-sama kan. Mana-mana kita tengok masing-masing, tengok janggut masing-masing. Kalau nampak kulit janggut, itu maknanya bawah janggut tu maknanya tu nipis lah tu. Tapi Abi rasa semua kita ni insya-Allah semua nipis dah. Tak macam orang Arab. Arab ke Pakistan ke India ke memang tebal kan. Tebal sungguh. Maka kalau tebal tu tak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Cukup dia menyelat-nyelat je. Menyelati janggut. Kan? Macam Abi ni walaupun janggut panjang tapi dia nipis. Dia nampak kulit bawah janggut. Okey. Dan bacalah olehmu ketika membasuh muka tu, Allahumma bayyid wajhi binurik binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Ya Allah, putihkanlah muka aku dengan nur cahayamu pada hari yang menjadikan putih muka para awliya-Mu, iaitu pada hari kiamat. Awliya ni maknanya penolong-penolong agama Allah. Awliya ni dia kata kata jamak, plural lah kepada perkataan wali. Wali itu seorang singular. Kalau ramai awliya. Dan kita kena ingat perkataan awliya ni, awliya Allah ni jangan kita fikir jenis macam orang Melayu fikir kan. Melayu fikir kalau awliya ni, wali-wali Allah ni yang jenis pegang tasbih panjang kan, wirid zikir je kerja dia kat masjid, tak buat kerja lain, tak ada jihad, tak ada dakwah, tak ada apa. Banyak zikir, banyak selawat, lepas tu tiba-tiba dapat karamah, boleh terbang lah, boleh lalu jalan atas air lah, boleh melangkah kat atas pucuk-pucuk kayu lah, boleh buat benda-benda pelik, boleh baca hati orang lah. Itu orang Melayu punya faham tentang wali ni. Awliya ni dia penolong agama Allah. Kalau tengok dekat Masjidil Haram tu, Masjid Haram, Madinah ke, di Kaabah, di Mekah ke, orang Bangla yang buat kerja, yang kita sangka orang Bangla yang bersihkan apa tu, yang membersihkan apa ni, lantai-lantai tu kan. Jangan kita pandang dia orang ni sebelah mata tau. Dia orang ni semayang tiap-tiap hari tu. Apa namanya, menghadap Kaabah. Tengok Kaabah tiap-tiap hari. Bayang kelebihan dia orang semayang dia orang tu. Entah semua berapa ramai yang kalangan mereka ni bekerja dengan akhir hati. Abi pernah jumpa seorang Indonesia lah, dia kerja serve makanan ni. Abi tanya dia kenapa tak kerja tempat lain, kat Malaysia ke kat mana. Kata saya nak duduk sini sebab saya tiap-tiap hari nak tengok Kaabah, dia kata. Walaupun mungkin gaji kecil ke apa, dia nak tengok Kaabah. Orang beginilah mungkin awliya Allah, wali-wali Allah yang menolong agama Allah. Abi ada satu orang tua, dia 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 kalau Abi mengajar kat Masjid Bukit Beruang tu, dia akan duduk kat depan sekali. Duduk depan sekali. Dan bila duduk depan tu dia tak bergerak, kaki dia bersila tak bergerak. Punya dia khusyuk. Dengar kuliah, dengar respon kalau Abi belajar, Abi mengajar. Lepas tu tak lama lepas baru ni dia mula tak datang. Kali pertama Abi dia terasa dah. Kedua lagi rasa, ketiga datang, minggu keempat meninggal dunia. Tu dia.
Dia ni memang sejak masjid lama, Bukit Beruang, dia antara yang mengasaskan, dia antara yang menghidupkan, dia yang mengimarahkan. Orang begini dah. Waliullah. Menolong agama Allah. Lepas tu lah awliya Allah ni mungkin dia ahli politik kan. Yang bawa kebenaran mungkin dia ahli perniagaan. Mungkin dia ahli TikTok, mana kita tahu kan. Asalkan dia menolong agama Allah, itu dikatakan awliya. Lepas tu syarat awliya ni ya beriman dan bertakwa. Ada dalam ayat Quran ni. Kami cari dulu ayat dia. Orang Melayu ni selalu apa nama ni? Pandangan orang Melayu ni kadang tak berapa betul lah. Bila tak belajar kan. Surah Yunus ayat 62 dan hingga 64 eh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, penolong-penolong Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada kebimbangan dari satu yang tidak baik terhadap mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula akan berasa berduka cita. Itu ciri wali Allah. La khaufun, tak ada rasa bimbang, wala hum yahzanun, tak rasa sedih. Walaupun dia diuji dengan apa pun dia relax je. Siapa mereka ni? Allazina amanu, mereka adalah orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka pula sentiasa bertakwa. Orang begini, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Untuk mereka sajalah kebahagiaan, berita gembira kepada mereka di dunia dan di akhirat. Ini waliullah. Maknanya semua orang boleh jadi waliullah, kita pun boleh. Tapi maknanya kena beriman dan bertakwa lah. Kena sungguh-sungguh beriman. Apa janji Allah, apa ayat Allah ni kita beriman sungguh. Dan bertakwa, buat. Takwa ni maknanya apa Allah Ta'ala perintah, buat. Yang wajib ke, yang sunat, buat. Tak payah tunggu tua lah kan. Ada setengah orang lah, tunggu tua lah besok nak start sembahyang sunat. Muda-muda ni kita enjoy dulu. Muda-muda sembahyang fardu okey 4 waktu, tapi nak sembahyang sunat bukan memang latis. Nak tunggu tua besok. Dah tua besok jalan kaki pun sakit kan. Gaut lah apa, nak sembahyang sunat. Tak dapat lagi. Rugilah kan. Jadi maknanya, dan bukan sekadar perintah-perintah yang apa, yang zahir, sembahyang, puasa sebagainya, yang batin-batin pun kena ikut perintah Allah. Ikhlas hati, khusyuk, cintakan Allah, cintakan akhirat. Itu semua perintah Allah yang bersifat batin, kena ada juga. Dan dalam masa sama, takwa ni kena tinggalkan yang membawa kepada dosa. Kalau kita kaki sembahyang tapi dosa pun kaki juga, itu tak cukup takwa lah. Itu kena faham. Baik, jadi maknanya kita minta pada Allah supaya bila kita basuh muka tu, kita ingat muka ni kita minta Allah Ta'ala putihkan, jadikan bercahaya. Memanglah ada hadis menyebut orang yang ambil sembahyang ni besok ke akhirat, di pada masa dikenali dengan wajahnya yang bercahaya, pada anggota-anggota yang dibasuh dengan air wuduk, muka, tangan, kaki dan sebagainya lah. Yang kita minta. Kalau kita tak boleh baca yang Arab pun, dalam hati masa basuh muka tu ingat dalam hati, ya Allah, putihkanlah wajah aku kan, sebagaimana kau telah akan putihkan wajah wali-walimu di akhirat nanti. Jangan kau hitamkan. Baca dalam hati lah, bisik dalam hati lah, tak ada masalah. Allah Ta'ala Maha mendengar kan. Baik. Dan jangan engkau tinggalkan menyelat-nyelat janggut yang tebal. Janggut tebal kena ambil air, selat gitulah, menyelat-nyelat gitu. Tak payah ambil air basuh, tak perlu. Tapi kalau macam kita yang nipis ni, itu kena ambil air, mungkin ambil air yang lain, masukkan ke bahagian janggut ni, masukkan biar kena kat kulit bawah janggut. Itu yang janggut nipis. Yang janggut nipis. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan dan diikuti pula dengan membasuh tangan kiri. Ini pun perkataan basuh. Tengok basuh, dia bukan lap. Lap tak boleh. Dia kena basuh. Basuh kena itu mengalir lah.
Sama ada kalau kita guna pipe mengalir daripada atas ke bawah ke atas kan, itu tak ada masalah, dia mengalir. Basuhlah tanganmu bersama dengan kedua siku, maknanya sehingga kedua siku sampai ke tempat pertengahan lenganmu. Nah, disunatkan lebih. Lengan ni, lengan kita kan, ni lengan. Macam mana nak tunjuk ni? Lengan ni yang atas daripada siku tu, kita lebihkan sekira-kira 4 jari kita ni. Kita lebih kurang gitulah, 4 jari kita lebihkan. Ha, sini siku lebihkan 4 jari. Itu dikira sunat, dihukumkan sunat supaya apa? Nanti di akhirat anggota kita ni sampai ke situ akan apa nama ni bercahaya, bercahaya-cahaya. Dan juga akan diberikan gelang-gelang syurga kan. Kat dunia memang kita orang lelaki tak pakai gelang lah, orang perempuan tak apa. Tapi kalau nak rasa pakai gelang besok di syurga. Baik, basuhlah tanganmu bersama dengan kedua siku sampai ke tempat pertengahan lenganmu, kerana perhiasan dalam syurga itu sampai ke tempat basuhan wuduk. Itu dia. Dan baca olehmu ketika membasuh tangan kanan dengan doa ni. Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah pada aku catatan amalan aku pada hari kiamat nanti di tangan kanan aku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Patutlah orang yang dapat catatan amalan daripada kanan, maka dia selamatlah. Itu petanda awal orang tu selamat bila dapat catatan amal daripada kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang dapat catatan amal daripada belah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ibarat macam orang kata kalau tengok buku tu sekali rap, sekali tengok aje. Tak detail lah. Hisaban yasira wa yanqalibu, dan dia akan di akhirat nanti dia akan balik ila ahlihi, kepada ahlinya dalam keadaan masrura, gembira. Ini yang kita kena cerita-ceritakan. Ahli ni makna geng dia lah. Geng usrah dia, geng kuliah dia, geng jemaah dia, geng apa keluarga dia, geng anak pinak dia, geng isteri-isteri dia. Semua geng-geng dia lah. Yang dikatakan wa yang qalibu ila ahli masrura, dan keadaan gembira sebab jumpa kat syurga. Tu. Tapi orang yang wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, dia akan apa? Yada'u subura, dia akan menjerit menjerit apa ni, sebab kena wayasla sa'ira, sebab apa? Kena dirasakan dengan api neraka sa'ir yang menyala-nyala. Kenapa jadi begitu? Innahu kana fi ahlihi masrura, sebab kat dunia dulu dia duduk dengan geng-geng yang enjoy je. Kat dunia hidup dengan geng-geng enjoy je, maka kat akhirat dia susahlah. Itu dia. Jadi masa kita berwuduk tu, kita cuba ingat dalam hati kita, doakan. Bila basuh tangan kanan, doa. Ya Allah, berilah catatan amalanku daripada belah kanan, dan berilah hisab yang mudah kan. Dan bacalah olehmu ketika membasuh tangan kiri akan doa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'a zahri. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bahawa engkau berikan kepada aku akan catatan amalanku di tangan kiriku, atau engkau berikan kepadaku daripada sebelah belakangku. Ada memang riwayat mengatakan kiri, ada yang meriwayatkan daripada kanan. Maknanya kalau daripada belakang. Maknanya kalau belakang pun dia akan guna tangan kiri lah untuk terima daripada belakang. Maknanya benda itu susah nak buat. Itu petanda dia celaka. Orang dapat daripada kiri itu tanda celaka. Sebab apa? Yang akan dapat catatan amal daripada kiri, dia akan dihisab dengan hisab yang detail. Detail. Maknanya satu persatu, kena tanya satu persatu. Itu akan menyebabkan orang kata kecut perut lah. Kecut perut macam kita kat dunia ni. Kat dunia pun kadang orang bila cek harta kita, cek apa duit kita, cek, memang kita rasa kecut perut kan. Jadi patutlah antara amalan yang kita kena usahakan, doa lah supaya bila kita berdoa dalam wuduk ni, kita akan khusyuk dalam wuduk. Percayalah, permulaan khusyuk dalam solat tu bermula daripada khusyuk dalam ketika berwuduk. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian sapulah kepalamu dan ratakanlah seluruh bahagian kepala dengan sapuan. Wallahu a'lam bissawab.
wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Kalau ada soalan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik wa qamarik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi